أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى حضرة سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى مؤلف الكتاب الشيخ زين الدين بن علي وأصوله وفروعه شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فاردده إلينا عند حاجة إليه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من كل شر نفسنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Syukur kita pada Allah kerana dihimpunkan kita pada pagi ini, diberikan lagi peluang kehidupan, diberikan taufik dan hidayah untuk kita solat berjemaah dan kita berada di dalam majlis ilmu. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sama-sama menyoroti beberapa mutiara hukama yang ditinggalkan oleh para ulama, yang mana mereka ini cuba memberikan kefahaman Al-Quran dan As-Sunnah dengan bahasa yang sederhana, ya. Seperti kita sedia maklum, kita nak memahami Al-Quran dan As-Sunnah pada hari ini bukan lagi kemampuan kita. Ada ayat-ayat ataupun sabdaan yang mudah kita faham, baik secara literal ataupun secara tafsiran, takwilan. Namun kita kena akur ada juga perkara yang tersirat di sebalik yang tersurat. Kerana itu Nabi SAW sendiri pernah berdoa kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas, Allahumma ifaqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia, fahamkan dia perihal agama, dan Engkau berikan dia pengetahuan sesuatu yang tersirat, yang tak dapat dilihat. Baca lain, faham lain. Itu. Jadi perkara ini kita kena akur, yang boleh nak memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan disiplin dan kaedah-kaedahnya adalah ulama. Kalau kita nak faham juga, boleh tak? Boleh. Macam mana cara? Kena jadi ulama. Kena jadi ulama maksudnya kita kena memahiri ilmu-ilmu yang ulama mahir dalam nak memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Banyaklah. Di sana ada kaedah ilmu nahwunya, sarafnya, mantiqnya, badi'nya, balaghahnya, ma'aninya, usul fiqhnya, dan pelbagai lagi disiplin-disiplin ilmu yang dipanggil sebagai ilmu alat. Macam kita nak buat rumah, bukan boleh pergi ambil kayu pasang gitu je. Dia ada alat-alat dia. Dia ada hammernya, dia ada pakunya, dia ada macam-macam lagi lah alat-alatnya, gergaji dan sebagainya. Bukan boleh kita nampak rumah macam tu je. Di sebalik rumah, keindahan rumah kayu yang cantik tu, ni dia alat-alat dia. Gergaji, taji, kan, penebuk, sebagainya.
Begitulah di sebalik Al-Quran, dalam nak memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu bukan boleh kita faham dengan bahasa Arabnya saja. Kalau begitu senanglah. Kita pakai ramai-ramai kita ni, jemaah Masjid Kota Damansara, buat rombongan, satu bas. Kan? Satu grup 40 orang pergi ke Syria, pergi ke Jordan, pergi ke mana negara-negara Arab, Mesir dan sebagainya, untuk nak belajar bahasa Arab. Duduklah sana setahun ke 2 tahun ke, ataupun paling cerdik sebulan, package bahasa Arab 40 hari, balik-balik dah jadi ulama. Sebab apa? Sebab pandai bahasa Arab. Bila pandai bahasa Arab, berarti kita pandai Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau begitu tafsirannya mudah, kan? Tetapi tak begitu. Kerana itu orang Arab sendiri pun, di kalangan orang Arab, tak boleh menjadi ulama walaupun dia pandai bahasa Arab. Dia tidak memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah satu kitab yang difahami menurut neraca ilmu. Ada kaedah-kaedah, ada ilmu-ilmu alatnya. Contoh, kita bacakan dalam Al-Quran, surah yang pertama sekali menurut susunan Al-Quran, Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Tak payah baca satu surah. Baca ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah baca sampai habis. Baru baca huruf yang pertama, Bismillah, ataupun perkataan pertama, Bismillah. Kenapa dibaca Bismi? Awal tak baca Bisma. Kenapa tak baca Bismu? Kalau baca Bisma salah, baca Bismu salah. Tapi dibacakan dengan Bismi. Sedangkan perkataan alif, sin, mim itu asalnya ismun. Ismun, asalnya ismun. Maka sepatutnya dibaca dengan Bismun. Setiap bermula tu dengan rafa' kan, ismun. Tapi kenapa kita baca Bismi? Kerana kemasukan ba itu dipanggil huruf jar ataupun huruf khafat. Kan yang 18, min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, ka, li, wa, bi, ta, khala, ada, hasya, mudh, mundhu, hatta. Bila masuk pada kalimah isim memajrurkan isim tersebut, maka dibacakan dengan Bismi. Tak boleh baca Bismu ataupun Bisma. Baik. Apa faedahnya? Di sana ada perbincangan ta'alluq muta'allaq. Yang tu saja pun kita pening dah, tuan-tuan. Ni bukan tujuan nak bagi orang pening lah. Tujuan nak cerita begitulah cara ilmuwan membaca itu dari satu-satu disiplin sahaja. Baru dari satu sudut disiplin ilmu nahwu dia panggil. Belum lagi kita bincang sarafnya, mantiknya, badi'nya, balaghahnya, ma'aninya, usul fiqhnya, banyak. Di sini secara tak langsung kita sedar, ya Allah, susah juga nak faham Al-Quran dan As-Sunnah ini. Ya, susah. Tapi jadi senang. Sebab apa jadi senang? Sebab jasa para ulama. Mereka menyediakan kepada kita teks-teks yang namanya tafsir Al-Quran, teks-teks yang namanya syarah Al-Hadis, teks-teks yang namanya terjemah melalui kitab-kitab Jawi dan sebagainya. Maka secara tak langsung tak boleh kita menafikan jasa para ulama. Maka pada hari ini, jika ada seruan-seruan yang nampaknya indah, masalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika ada pendapat ulama dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kami lebih memilih Al-Quran dan As-Sunnah. Kan ada kan seruan yang sebegitu rupa pada hari ini. Jika ada ulama dan Rasul, kami lebih memilih Rasul. Masalah dibacakan kepada kita hadis riwayat Muslim, masalah menceritakan perihal ataupun keadaan baginda Nabi SAW solat subuh. Dalam penceritaan tersebut tak dinyatakan Nabi baca kunut. Nabi tak baca kunut. Maka presenter tersebut pun tanya kepada kita, tuan-tuan tadi tuan-tuan baca kunut tak? Kita pun jawab, baca lah. Takkan kita tak baca? Tuan-tuan baca kunut ikut siapa? Dia tanya kita pula. Kita pun jawab, kami baca kunut ikut mazhab Syafi'i. Dia tanya pula, mazhab Syafi'i itu siapa?
Syafi'i itu siapa? Dinisbahkan kepada Imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nama dia Muhammad. Nama Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang tu siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu siapa, ditanya kita. Nabi ke ulama? Kita menjawab ulama. Nampak? Dah mula masuk jarak dah ni. Soalan terakhir, soalan checkmate, dia tanya kita, tuan-tuan nak ikut ulama kan ikut Nabi? Tu. Ni buahlah. Tuan-tuan nak ikut ulama kan ikut Nabi? Agak-agak apa kita nak jawab? Tentulah kita akan jawab ikut Nabi, takkan ikut ulama. Padahal soalan itu pun salah. Salah tang mana? Salah sebab Nabi sendiri pun suruh ikut ulama. Nabi sendiri menyatakan al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Kalau ulama tak perlu diikut, Nabi tak perlu buat keluar sabdaan sebegitu. Dan banyak lagi hadis-hadis di sana, ayat Quran di sana menceritakan kedudukan ataupun kemuliaan ataupun bagaimana peranan ulama itu sendiri. Kalau ulama tidak ada peranan, tak perlu ada ayat Quran, tak perlu ada hadis Nabi yang menceritakan ulama tersebut. Tapi soalan tadi nak menepis ayat Quran, nak menepis sabdaan Nabi. Maka ditanya, ulama dengan Nabi nak ikut mana? Nak ikut ulama kan ikut Nabi? Tentulah orang awam seperti kita menjawab ikut Nabi lah, takkan ikut ulama. Kalau ikut Nabi, ni nampak hadis tadi, Nabi tak baca kunut. Tuan-tuan baca kunut buat apa? Maka bermula besok semua dah mula tak baca kunut. Sebab nak ikut Nabi. Tapi mujurlah dalam ramai-ramai kita di Qaryah Masjid Kota Damansara ni ada seorang yang lo'lak, kata orang Kedah. Ada seorang yang lo'lak. Lo'lak ni bahasa mudah tak ada adab. Dia tidak ada adab dengan presenter, dengan guru tersebut, dengan penceramah tersebut. Dia pun bangun, dia kata, Ustaz, minta maaf ya, saya tak ikut Nabi. Ustaz pula terkejut. Habis tu, Haji ikut siapa? Saya ikut ulama. Haji tak ikut Nabi? Tak. Habis tu Haji ikut siapa? Ikut ulama lah. Ustaz pula terkejut. Kenapa Haji ikut ulama tak ikut Nabi? Haji itu pun jawab, macam mana saya nak ikut Nabi? Saya pun tak pernah jumpa Nabi. Saya celik-celik mata, yang saya jumpa, yang mengajar saya alif bata, ulama. Walaupun mak saya sendirilah ataupun guru Quran di kampung saya, ulama lah tu. Ulama di mana orang berilmu. Yang ngajar saya Quran, ulama. Yang ngajar saya hukum hakam ni, ulama. Saya tak pernah jumpa Nabi, maka saya ikut ulama. Satu. Yang kedua, ulama nak ikut siapa kalau tak ikut Nabi? Takkan kita nak kata Imam Syafi'i tak ikut Nabi, Imam Malik bin Anas tak ikut Nabi, Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit tak ikut Nabi, Imam Ahmad ibn Hanbal tak ikut Nabi, dan segala a'immah, imam-imam dalam dunia Islam ini tak ikut Nabi. Semuanya ikut Nabi. Janganlah kerana kita baca sebuah hadis yang cerita Nabi tak baca kunut, maka ulama yang sebut kunut itu sebagai tak ikut Nabi. Itu satu tafsiran yang tersempit terhadap, yang sangat sempit terhadap agama. Dan inilah banyak berlaku dalam dunia Islam pada hari ini. Orang yang ikut hadis yang dia baca dipanggil sebagai fahaman yang sunnah, yang sahih, yang soleh, yang benar. Yang berbeza dengan dia dipanggil sebagai bid'ah, sesat dan sebagainya. Ini berlaku dalam dunia pada hari ini. Sedangkan kita sedar perbezaan pendapat ini, berbeza ini satu benda yang biasa. Sebab itulah ada 4 mazhab. Kalau semuanya sama, tak payah ada mazhab-mazhab. Bahkan dalam catatan fuqaha dunia fiqh, imam mujtahid ini bukannya 4 ini saja. Hampir 30 imam mujtahid. Bukan Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali saja tak. Tapi hampir 30 imam mujtahid. Hatta Imam Syafi'i sendiri menyebut, suatu mana dia sampai di Mesir, dia bertemu dengan satu kelompok yang mana imamnya disebut sebagai al-imam Allahumma salli alaihi Imam lupa dah kita apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bila sampai di Mesir, Imam Al-Laits dia bertemu dengan para murid Imam Al-Laits. Sejarah menunjukkan bagaimana Imam Al-Laits ini, anak-anak muridnya suatu mana berbahas dengan pengikut ataupun murid-murid Imam Malik bin Anas. Imam Malik ni guru pada Imam Syafi'i. Imam Al-Laits ni di Mesir, Imam Malik di Madinah. Anak-anak murid Imam Al-Laits bila berbahas soal kefahaman Islam, soal hukum hakam dengan anak murid Imam Malik,
banyaknya Imam Al-Laits ni anak muridnya lebih menjuari, kuat hujahnya. Tapi pernah tak kita dengar sampai hari ini mazhab Imam Al-Laits? Tak kita dengar. Bahkan Imam Malik lebih luas mazhabnya, kekal sampai hari ini ada. Mazhab Imam Al-Laits tak ada. Walhal Imam Al-Laits itu hujahnya lebih kuat, lebih mengalahkan mazhab Malik. Tetapi kerana anak murid tidak mengembangkan mazhabnya, tak ada catatan, tak ada penulisan, tak ada sebaran tulisan kitab, maka mazhab Imam Al-Laits terkubur. Berbeza dengan Imam Malik, anak-anak murid mengembangkan mazhabnya, kembang sampai hari ini Allah Ta'ala izin kekal. Banyak lagi, itu satu contoh. Hampir 30 imam mujtahid. Kalau ikut ada 30 mazhab lah kita kira pada hari ini. Tapi yang kekal pada hari ini hanya 4-5 sahaja. Kan? 5 ni pun dah disebut sebagai pupus dah. Khususnya pada kurun ke-8. Imam Az-Zahiri, mazhab Zahiri. Tinggal 4. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali, yang ni saja. Yang lain pupus. Sebab apa pupus? Sebab anak murid tidak mengembangkan ajaran tersebut, pemahaman ataupun penulisan mazhab tersebut. Bahkan zaman Nabi SAW sendiri pun sudah pun ada perbezaan. Tanya dekat anak murid Nabi siapa? Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Jawapannya A. Tanya soalan yang sama kepada Sayyidina Abdullah ibn Umar, anak murid Nabi juga. Jawapannya B. Kenapa tak sama? Sedangkan kedua-duanya anak murid Nabi. Jawabnya itu biasa. Khilaful aula, perbezaan itu satu kelebihan untuk kita. Contoh macam kita lah. Dalam mazhab Syafi'i sendiri pun ada perbezaan. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Itu Imam Syafi'i sendiri. Sebab tu dalam konsep mazhab pun dia ada tingkatan, bermula dengan imam mujtahid, dia panggil mujtahid mutlak. Imam Syafi'i sendirilah. Tak terkait dengan mana-mana, dia mutlak. Yang kedua dipanggil mujtahid mazhab. Dalam mazhab itu sendiri pun ada mujtahid dia. Yang ketiga mujtahid fatwa. Daripada mazhab tu ada fatwa-fatwa, ada mujtahid dia. Dan bawah lagi dia turun kepada ahli tarjih, yang nak mentarjihkan, nak merujihkan mana yang kuat, mana yang marjuh, mana yang as-sah, mana yang muqabil as-sah. Tu dalam mazhab Syafi'i sendiri. Sebab tu janganlah kita bila dengar orang kata buat kenuri arwah ya, kenuri tahlil, tak ada dalam mazhab Syafi'i. Apa alasan tak ada? Jawabnya sebab tak ada dalam catatan Imam Syafi'i. Kitab Al-Um, dia ambil kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i, tak tulis pun tentang tahlil, tak disebut pun tentang tahlil, tak disebut pun tentang kenuri arwah. Jadi ambil di mana kenuri arwah ni? Kata mazhab Syafi'i. Bahasa tu kita jawab, kita bukan hanya mengikut Imam Syafi'i, tapi kita mengikut mazhab Syafi'i. Bila sebut kata mazhab Syafi'i, bukan hanya satu qaul bergantung pada qaul Imam Syafi'i saja, pendapat Imam Syafi'i. Bahkan imam-imam yang lain juga menyatakan hal-hal. Ada yang tak disebut oleh Imam Syafi'i, tapi disebut oleh imam-imam di dalam mazhab Syafi'i. Tapi kenapa dipanggil mazhab Syafi'i juga? Sebab menggunakan metodologi, kaedah, istinbat Imam Syafi'i sendiri. Tu baik ya, maknanya kita jelaslah kita ikut mazhab Syafi'i, bukan berarti kita ikut Imam Syafi'i semata-mata, tetapi imam-imam yang lain dalam mazhab Syafi'i. Ini kena jelas juga tuan-tuan. Sebab apa akhir zaman ni dijumpa macam-macam sungguhlah. Kita pun pening. Satu Nabi sendiri pun sebut dalam hadis Tabrani, Yahudi akan berpecah 71 puak, yang betul hanya satu. Kristian Nasrani akan berpecah 72 puak, yang betul hanya satu. Islam akan berpecah 73 puak, yang betul hanya satu. Macam mana kita nak tahu kita berada di puak yang betul? Kita tak perlu sembang puak yang salah tuan-tuan ya. Sebab tugas kita bukan kita nak menyalahkan orang. Jangan jadi setengah puak, kerja je nak menyesatkan orang ya. Dia ni kira memburu ajaran sesat. Nama tim dia tu, memburu dan mengesan ajaran sesat. Bagus, bukan tak bagus. Tapi sampai kadang-kadang dia terlupa mencari mana ajaran yang betul. Kerja duk cari yang sesat je. Yang betul mana? Tuan-tuan jadi kita nak sebut sini di peringkat kita orang awam, kita cari yang betul je. Yang sesat punya pasal dia orang. Lagi pula yang nak memutuskan orang tu sesat ataupun tidak bukan kita, tapi qadhi ataupun hakim ataupun mufti ataupun orang yang selayak dengannya. Ya. Kita nak cari yang benar. Mana yang benar? Yang benar adalah kelompok paling mudah,
Formula paling mudah, kelompok yang benar adalah kelompok yang paling ramai ulama di dalamnya. Bukan paling ramai umat, paling ramai ulama di dalamnya. Dan kalau kita lihat dalam peradaban ataupun tamadun akademi Islam ni, sejarah akademi Islam, pengajian Islam, kelompok yang paling ramai ulama di dalamnya adalah kelompok disebut ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita nak halusi lagi, apa maksud ahli sunnah wal jamaah? Hari ini semua mengaku ahli sunnah wal jamaah. Syiah pun mengaku ahli sunnah wal jamaah. Mujassimah, musyabbihah kan mengaku ahli sunnah wal jamaah. Wahabiyah pun mengaku ahli sunnah wal jamaah. Semua mengaku ahli sunnah wal jamaah hari ini. Maka nak halusi lagi, mana kelompok yang paling ramai ulama di dalamnya yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah? Iaitulah mereka kalau dalam bab akidah bersandarkan kepada metodologi Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari yang disusun oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, ataupun disebut sebagai Asy'ariyah, Maturidiyah, ataupun sifat 20. Kalau dalam dunia Melayu disebut sifat 20. Orang kata sifat 20 tak ada di Arab. Sifat 20 tak ada di Arab. Tak, saya cuba tanya orang Arab, tahu dah sifat 20? Dia tak tahu. Nak tahu apa 20 tu bahasa Melayu? 20 tu kan bahasa Melayu, orang Arab mana nak tahu. Tapi kalau tanya kat dia 20 sifatan, dia tahulah. 20 sifatan, 20 sifat, dia tahulah. Tapi kalau tanya dia sifat 20, dia pun tak tahu, sebab 20 itu sendiri perkataan Melayu. Mana dalam dunia Melayu saja yang dikenal sifat 20. Tapi kalau dia belajar tengok wujud qidam baqa, oh ini kami belajar ni. Dia pun cakap kami belajar. Jadi sifat 20. Kan? Kalau bab akidah lah. Habis, ada ke zaman Nabi sifat 20? Ada. Cuma namanya tak ada. Nama sifat 20 tu tak ada. Tapi benda yang samalah yang Nabi ajar wujud. Nabi ajar kewujudan Allah. Qidam, Nabi mengajar kepada para sahabat Allah Ta'ala ini ada tanpa ada permulaan. Sebab apa kita tahu zaman Nabi dah ada? Sebab semua dalil yang digunakan pada 20 sifat ini daripada Al-Quran. Al-Quran zaman siapa? Kalau bukan zaman Nabi. Qidam, tiada permulaan. Nabi ajar kepada para sahabat, bukan seperti mana berhala sembahan musyrik Mekah yang ada starting dia, yang mula dibina, mula direka, mula diacuhkan oleh siapa? Ada. Baqa, kekal. Allah Ta'ala ni kekal, takkan rosak, takkan mati, takkan binasa, takkan hilang, takkan musnah. Itulah yang Nabi ajar kepada para sahabat. Jadi kalau ada orang kata sifat 20 tak ada zaman Nabi, nampak sangat nak kelentong, tuan-tuan. Kita kena jelas apa yang kita belajar ini, jelas, sahih, benar, kemas. Jangan kita ragu-ragu. Zaman hari ini orang mudah ragu-ragu. Kena pusing sikit ragu-ragu dah. Kan? Pasal itu dalam masalah akidah ni disebut al-jazmu. Seseorang itu mesti al-jazmu, mana ada keputusan. Tak boleh Allah Ta'ala ada tak? Allah Ta'ala ni ada tak? Kalau begitu tak al-jazmu. Kalau tak al-jazmu ni, ulama' mengkategorikan sebagai tiada akidah, tak ada pegangan. Allah Ta'ala ada tak? Ada. Siapa Tuhan kau? Allah. Allah ni ada ke? Ada. Al-jazmu. Al-mutabiqu lil haqqi, selari dengan kebenaran. Hei, siapa Tuhan kamu? Batu. Mak, dia ada jazmu, dia ada jawapan. Tapi jawapan dia tak selari dengan kebenaran. Batu, takkan batu Tuhan kot. Siapa Tuhan kamu? Matahari. Ada jawapan, ada al-jazmu. Tapi tak mutabiqu lil haqq, tak selari dengan kebenaran. Takkan matahari kot Tuhan. Siapa Tuhan kamu? Allah. Allah Ta'ala ni ada. Ada. Okey, nampak? Jawapannya ada, al-jazmu ada. Al-mutabiqu lil haqq, selari dengan kebenaran pun ya. Apa bukti? Apa dalil? Allah Ta'ala ada. Apa bukti Allah Ta'ala ada? Ayah saya cerita dulu ni, saya tak pernah ingat lah. Atuk saya yang beritahu dulu ni. Ustaz saya yang cerita. Kalau begitu cara jawabnya, orang itu namanya muqallid. Taklid. Apa maksud? Ikut orang. Apa status orang yang ikut orang ni? Apa bukti Allah ada? Ustaz bagi tahu. Apa bukti Allah ada? Ish, tak ingat, tapi dulu pernah lah belajar dengan tok guru tu. Kalau begitu jawapan dia, itu namanya muqallid. Apa status iman bagi orang yang macam ni, tuan-tuan? Apa benda lah kita bincang pagi ni, tuan-tuan ya?
Fahamnya tidak, apa ke tidak ke sebagainya. Benda ni kita nak bincang sebab nak tilik kepada anak cucu kita. Kita takut-takut tuan-tuan, kita ni membesarkan anak cucu kita, nak makan apa bagi suap, nak pakai apa pakai, kan? Tapi dalam masa sama kita tak sedar, kita sedang membesarkan seorang yang tidak memiliki akidah yang selamat. Risau yang tu. Jadi tuan-tuan, cara penyelesaiannya, make sure anak cucu kita memiliki 3 ni. Yang pertama kita sebut tadi al-jazmu, apa dia? Dia ada jawapan. Balik tanya, nak cucu, atuk nak tanya ni, siapa Tuhan kamu? Allah ha? Allah Ta'ala ni ada ke? Ada lah. Okey, cantik. Cucu aku dah sampai dah tahap al-jazmu, ada jawapan. Dan jawapan ni pula mutabiqul haq, benar. Cuba tanya cucu kita, apa dalil Allah Ta'ala ada? Apa bukti Allah Ta'ala ada? Ghaliknya biasa tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab ni, kita lihat apa pandangan ulama terhadap orang yang sebegitu rupa. Ada yang mengatakan imannya tak sah. Na'udzubillah min zalik. Allah. Kita pagi anak kita pandai cakap orang putih, pandai cakap Mandarin, pandai segala-galanya, tapi rupa-rupanya akidah kita tak bagi pada anak kita. Berdosa kita tuan-tuan. Kita rasa macam dah selamat dah keluarga kita, rupa-rupa dosa lagi kita. Maka pagi ni kita selesaikan satu pagi je. Tak payahlah banyak siri, satu siri ni je. Ya. Jadi apa dalil? Kena ajar anak kita dalil ada Allah. Apa dia? Alam ini selesai. Selesai. Apa dalil ada Allah, wahai cucuku? Alam inilah tu. Selesai. Dah lepas dah. Orang yang tadi ni ulama kata, kalaulah dia hanya ikut orang, apa dalil ada alam, apa dalil ada Allah, atuk yang beritahu, orang itu imannya tak sah, kata setengah ulama. Tapi pendapat yang muktamad, imannya sah, tetapi fasik, rosak, dosa. Macam rupa kereta tu ada, nampak rupa kereta, enjin semua ada, tapi start tak hidup. Macam itulah umpamanya. Rupa Islam tu ada, tapi tidak memiliki dalil dalam i'tiqad kepada Allah. Maka ajar dia, ingat, dalil ada Allah adalah ada alam ini, ingat benda tu. Okey atuk, okey ayah, ingat, saya ingat. Cukup, itu dipanggil dalil ijmal, dalil ringkas. Nak urai lebih-lebih dia tak erti lah. Tapi kalau boleh ajar lagi dalil tafsil secara detail, secara terperinci lagu mana, cuba tanya dia, apa hubung kait ada alam ini dengan ada Allah? Apa hubung kait ada alam ini dengan ada Allah? Dia jawab lagu mana? Jawabnya mudah lah. Rumah mana boleh ada kalau tak ada tukang? Rumah mana boleh ada kalau tak ada tukang? Begitulah alam ini, mana boleh ada kalau tidak ada tukang buatnya? Mana tukang buatnya? Allah lah. Tapi kami tak nampak Allah buat alam ni. Kita nampak ke tukang yang buat masjid ni? Dik nampak tak tukang yang buat masjid ni? Nampak? Tak nampak kan? Datang-datang masjid ni dah ada kan? Datang ke Kota Damansara, nampak-nampak masjid ni dah ada. Nampak masa orang mula buat itu hari. Tahun berapa saya pun tak tahu. Ya, saya datang-datang masjid ni pun dah ada. Tapi kalau orang kata kat kita, masjid ni ada dengan sendiri tanpa ada kontraktor yang buat dia, percaya tak? Tak percaya. Akal kita tak percaya. Bila sebut kita akal tak percaya ni, ada orang marah. Dia kata mana boleh guna akal, kena guna Quran hadis. Ya, mana boleh guna akal? Ni sifat 20 ni belajar tauhid menggunakan akal. Kena guna Quran hadis lah. Quran pun suruh guna akal. Kan kita tak nak guna akal, nak canggah dengan Quran. Quran suruh guna akal. Afala ta'qilun, afala tubsirun, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Banyak ayat Quran yang menceritakan suruh guna akal. Ya. Dalam masa yang sama tak mengenepikan nakal, tak mengenepikan Quran hadis. Buktinya setiap dalil sifat 20 itu semuanya Quran, semuanya ayat Quran. Tak mengenepikan Quran pun. Cuma praktisnya akal itu lebih praktik. Lagu mana? Kalau orang tu baru masuk Islam, takkan nak suruh dia berdalil guna ayat Quran terus. Dia Quran pun tak pernah baca. Tak sah iman kamu. Sebab apa? Sebab kamu tak ada pakai Quran. Dia Quran pun tak pernah baca. Sebab itulah dalam riwayat pun kita tengok ada orang Arab Badui tak erti baca Quran pun. Ya, tak tahu Quran tu lagu mana. Tapi bila tanya apa bukti ada Allah, tai unta. Dia jawab tai unta je. Tai unta. Apa pula tai unta? Dia kata, iyalah kalau tak ada unta macam mana nak ada tai? Begitulah kalau tidak ada Allah, macam mana nak ada alam ni? Siapa nak buat? Senang. Satu ayat Quran boleh tak pakai.
Jelas. Jadi kalau ada orang kata tak boleh guna akal, orang tu tak ada akal lah tu. Nak guna kepala lutut barangkali.